Tak apa, saya pegang. Tes. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, para pemimpin kita, guru-guru kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan semuliakan yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Pengerusi, serta barisan jawatan kuasa masjid yang saya muliakan Tuan-tuan guru, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu Riyadhil Jinan, bermakna taman-taman syurga. Orang yang hadir ke majlis ilmu, walau apa jua sekalipun niatnya, walaupun dia datang dalam keadaan terpaksa sekalipun, walaupun pada malam ini ada yang datang dalam keadaan banyak dosa sekalipun, tetap akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap akan dapat manfaat. Kata Allah, walahu qad ghafartu, orang itu aku ampunkan juga. Pasal apa? Pasal kita ini duduk bersama dengan orang-orang yang tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir zaman rebutlah peluang untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, tambah ilmu, tambah iman. Iman yang semakin merundum haruslah diperkukuh, di-renew tiap-tiap hari, supaya kita ini tidak tergelincir daripada tipu daya syaitan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah pada malam ini tanpa melengahkan masa kita akan sambung kepada pengajian kita yang lepas, berkaitan panduan imam dan makmum. Yang lepas kita dah sebutkan, solat itu kalau datang lambat tidak perlu berkejar-kejar, kerana hukum berkejar-kejar itu nak dapatkan rakaat itu hukumnya adalah makruh. Makruh berkejar-kejar. Kadang ada sampai yang tak sempat nak tongkat motornya, ditinggal je gitu, tombang. Ada yang tak sempat nak ambil kunci motor, ditinggal saja. Maka kalau nampak imam itu sudah hampir rukuk, maka tak perlu nak dikejar-kejar, maka jalan saja macam biasa. Walaupun ketika itu, kalaupun kita datang dalam keadaan imam sudah selesai memberi salam, kita pun kita sampai ke dalam masjid. Sampai masjid, nak terkencing pula. Dalam masa yang sama imam itu sudah tahiyat akhir. Ditakuti kalau mana kita ini tak sempat ikut, kalau kita pergi kencing dahulu, maka kita tak dapat jemaah sama imam lah. Maka jangan risau.
pastikan dulu kita itu mudarat ataupun tidak mudarat. Kalaupun kita ini kencing yang sampai tahap tak tahan, maka afdal pergi kencing dahulu. Itu termasuk dalam keuzuran. Walaupun ketika itu tuan-tuan mendapati imam telah pun selesai memberi salam. Niat yang ikhlas itu akan mendatangkan kepada kita pahala 27 darjat juga tetap dapat. Jadi tak perlu berkejar-kejar. Bahkan berkejar-kejar, berlari-lari nak dapatkan rukuk itu. Kita dengar imam dah nak rukuk ni, lalu kita berkejar-kejar. Keadaan itulah menghukumkan makruh, bahkan akan mengurangkan pahala 27 darjat. Jadi mulai hari ini tak perlu nak berkejar-kejar. Dan tidak perlu kepada kita untuk tergesa-gesa mengangkat takbir. Selagi mana kaki kita, saf kita ini tidak betul. Kalau mengikut mazhab Hambali, selagi mana solat di belakang itu dalam keadaan bersendirian, bersendirian, dia tidak memenuhi saf depan, seorang-seorang kat belakang, maka sehingga habis rakaatnya, sehingga selesai solat, dia solat bersendirian, maka tak sah. Kalau tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan ada seorang sahabat Nabi SAW itu solat, dia solat bersendirian di belakang, lalu selesai solat Nabi kata solat semula. Solat semula. Tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis itu. Nabi suruh solat semula. Adakah hukumnya tidak sah? Menurut jumhur ulama, maka afdal solat itu dipenuhkan saf dah dahulu. Jadi kalau yang itu diukur ialah mengikut mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi kita mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau tuan-tuan sembahyang seorang kat belakang tak ada apa-apa masalah. Cuma yang afdalnya dipenuhkan ruang hadapan dahulu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu sedikit pembuka kata. Kita sambung pada muka 185, perenggan yang bawah. Bolehkah, persoalannya, bolehkah orang yang berada di luar saf rukuk berserta imam? Ya, ini tidak berada dalam saf, masuk je pintu terus rukuk ataupun mengangkat takbir. Makruh, yang ada pensel boleh bulatkan makruh. Makruh seseorang makmum lelaki solat bersendirian di belakang saf mereka yang sejenis dengannya. Ya, ini lelaki dengan lelaki, yang sejenis. Kalau sebelum ini kita sebutkan susunan saf itu, ada orang mempertikaikan kenapa budak-budak tidak dicampur dengan orang dewasa. Persoalannya ialah dia itu budak-budak. Bukan sama cerita dah sunat ke belum, dia itu budak-budak. Adapun kalau budak-budak itu dari sudut ilmu, daripada sudut umur, sekolah rendah dianggap budak-budak, tingkatan 1 dianggap masih budak-budak. Tapi sebenarnya dalam hukum yang dianggap budak-budak itu yang belum baligh. Adapun kalau budak itu walaupun umur dia darjah 5, 11 tahun, darjah 5 kan nampak macam budak-budak, tapi kalau dia dah baligh maka jangan di saf belakang, maka dia boleh campur sebab dia bukan budak-budak, dia sudah baligh. Adapun yang budak-budak yang belum baligh, diasingkan safnya. Laki dewasa, kanak-kanak laki, khunsa, kalau ada khunsa, belakang khunsa, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak perempuan, belakang kanak-kanak perempuan, baru perempuan dewasa. Jadi bukan yang orang perempuan itu orang perempuan dewasa di hadapan, budak perempuan kat belakang, tak. Perempuan, kanak-kanak perempuan di hadapan, orang perempuan dewasa di belakang. Itu kalau tak ada tirai. Tak ada tirai, tapi kita sini ada tirai kan, tak ada masalah lah. Cuma kalau boleh selepas PKP akan datang, kita dah tak ada lah apa segala penyakit dah, insyaAllah. Penyakit, kata tuan-tuan guru, penyakit ini insyaAllah, wabak ini bukan jaminan. Wabak ni paling sekejap 2 tahun, paling sekejap. Kita sekarang dah baru setahun. Bulan berapa start wabak? Bulan 3 kan, baru berapa bulan. Paling sekejap dalam sejarah wabak ini berlalu selama 2 tahun. Jadi mudah-mudahan kita doa supaya dia cepat terangkat dengan perbanyakkan selawat. Sebab dalam kitab ulama menyebutkan rumah-rumah yang dibacakan selawat Nabi akan terhindar daripada penyakit wabak. Wabak apa sejenis wabak sekalipun, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Masjid kita pun banyakkan selawat. Selawat tafrijiyah, itu sangat elok. Selawat atau selawat kamilah atau selawat nariyah. Jadi habis PKP, dah tak ada virus lagi lah katakan. Jadi kalau boleh
saf wanita itu diletakkan di bahagian belakang tengah. Tengah itu. Jadi kalau tepi sah ke tidak sah? Sah. Macam ni tepi tak ada masalah, sah. Cuma afdalnya sunnahnya ialah di tengah, bukan di kanan atau bukan di kiri. Adapun kalau letak kiri tidak menjejaskan apa-apa, tapi pastikan ada tak masalah kalau kita letakkan di tengah. Nak jalan apa selain solat tak ada masalah, nak duduk tak ada masalah. Cuma untuk solat, untuk solat itu afdalnya nak merebut 27 darjat itu, meraihkan sunnah Nabi SAW, maka afdalnya ialah di tengah bagi kaum wanita. Begitu juga kaum lelaki. Kita alhamdulillah ada tempat dia dah tengah dah. Tapi kanan tak center, kanan jemaahnya lebih banyak katalah. Kat sini center alhamdulillah lebih kurang. Kanan dengan kiri sama balance. Ada tempat dia tengah. Pasal apa? Kat luar tu, dekat koridor tu yang sebelah kanan ada tambahan, ada tempat digunakan macam tu. Sebelah kiri koridor tak diguna. Jadi tak seimbang. Maka makruh juga hukumnya. Tapi macam kita selalu sebutkanlah, orang Melayu kita terlampau selesa dengan perkataan makruh. Satu hari ada 5 waktu tuan-tuan. Satu minggu 7 hari. 7 darab 5 35 waktu itu untuk solat berjamaah. Kalau kita melakukan makruh, maka 35 kali lah kita melakukan makruh. Kena ambil berat lah, ambil peranan. Mungkin sekarang ni ada jemaah, mungkin zaman moden ini kita akan mengatakan tak apa, saya tidak akan tuntut apa-apa, saya redha solat makruh. Ada orang sampai macam tu. Makruh pun makruh lah ustaz, tak apa, saya tak kisah. Tapi dia khawatiri dekat akhirat nanti akan ada orang yang menuntut. Macam kita sebutlah, patutnya ini aku dapat pahala lebih, ini sebab tak wirid lah ni aku dapat pahala kurang. Nak tuntut pula, salahkan imam pula tidak wirid, padahal dia yang tak nak wirid. Ditakuti dekat akhirat nanti akan ada orang yang tuntut. Jadi selagi mana kita hidup ini, kita sedarlah, pentingkan wirid-wirid kita tidak tinggalkan. Kalau rasa wirid itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, rasa lama, ada riwayat yang mengatakan boleh 10 kali. Ada riwayat Nabi SAW daripada Abi Hurairah, diriwayatkan boleh wirid 10 kali. Pasal apa? Sahabat ini cemburu kepada orang kaya. Orang kaya ini sentiasa lebih. Mungkin dari segi infak harta dia lebih, maka pahala dia lebih. Dari segi amalan pun sama. Maka apakah amalan yang supaya kita ini dapat menyaingi orang kaya? Pasal orang kaya mungkin dia punya infak lebih, maka dia dapat lebih. Maka Nabi SAW mengajarkan dalam satu riwayat, jangan ditinggalkan setiap solat. Dalam riwayat itu disebutkan subhanallah 30 subhanallah 10 kali. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Ini apatah lagi kalau kita buat 33. Dalam riwayat lain 33. Jadi kalau tak sempat sangat, ini termasuk juga untuk solat, semua solat. Semua solat Nabi SAW menyebutkan semua solat. Jangan tinggalkan, barulah dapat manfaat menyaingi orang kaya. Sebab apa? Kalau kita tidak wirid, di akhirat nanti akan ada orang yang menuntut. Pasal apa? Wirid itu ibarat sedekah. Kita ini digantikan dengan sedekah. Kalau orang kaya, dia mungkin bersedekah lebih. Jadi untuk orang yang golongan biasa, maka sedekah dia lah tadi itu wirid. Ini termasuk juga untuk solat fardu Jumaat, yang di mana-mana di antara kita kadang-kadang terlepaskan untuk wirid. Jadi dicadangkan sekurang-kurangnya 10 kali. Untuk nak cepat sangat kan solat fardu Jumaat, kita buat 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kejap, tak sampai seminit. Tak sampai seminit. Jadi dapat 27 darjat. Itu manfaat kepada orang selain daripada orang kaya. Jadi kalau boleh jangan tinggalkan. Semai kat rumah ke apa ke. Kalau malas nak buat 33, bukan menggalakkan tidak buat 33. Ini untuk orang yang tidak mampu, ada nak cepat dan sebagainya, ada kerja, wiridlah 10 kali. Ada dalam riwayat, boleh juga. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali.
Termasuk juga solat fardu Jumaat. Supaya apa? Supaya tidak akan ada ke akhirat nanti orang-orang yang akan menuntut, ini semua AJK punya pasal. Menyalahkan AJK pula. Pasal apa? Tak nak wirid. Sebenarnya orang nak wirid, dia yang tak nak wirid. Persoalannya bagi sesiapa yang ada keuzuran. Yang tak ada keuzuran, wiridlah macam biasa. Yang ada keuzuran boleh bangun, ada kerja dan sebagainya, ada urusan, dia boleh bangun. Kalau betul dia ada keuzuran, maka dia akan dapat manfaat juga. Tidak makruh bagi dia. Jadi wirid itu perlu kita ketahui sangat ringkas, tak lama. Boleh kita amalkan insya-Allah. Jadi berbalik kepada tadi, terdapat beberapa buah hadis melarang seseorang lelaki solat bersendirian di belakang saf. Di antaranya an Ali bin Syaiban, daripada Ali bin Syaiban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saf fawaqafa hatta insarafa ar-rajul faqala lahu istaqbil salatak. Nabi kata salat semula, ulang salat kamu. Fala salata limunfaridin khalfa as-saf, kerana tiada solat bagi orang yang solat bersendirian di belakang. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Sahabat itu solat bersendirian. Lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi suruh solat semula. Perlu kita faham hadis ini. Ulama kata hal ini bukan kata tak sah. Nabi bukan kata tak sah, tapi nak menitik beratkan bahawa makruh hukumnya solat bersendirian di belakang. Dia punya tekanan untuk hadis ini lain. Yang keduanya wa'an Wasibah bin Ma'badin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saf wahdahu fa amara an yu'ida salatah. Daripada Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seseorang lelaki solat di belakang saf bersendirian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lelaki itu mengulangi solatnya semula. Mengenai hadis itu, para fuqaha, ahli-ahli fiqh telah berselisih pendapat tentang kesahihan solat seseorang yang berada di belakang saf secara berseorangan. Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqh al-Islami wa Adillatu, juzuk 2 halaman 249, telah mengulas masalah ini dengan maksudnya lebih kurang. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, kata apa? Ulama mazhab Asy-Syafi'i menyatakan sekiranya ia berterusan berseorangan di belakang saf sehingga sempat menyempurnakan satu rakaat lengkap. Satu rakaat dia takbir itu sebelum sebelum dia rukuk, dia masih lagi tidak berada pada saf itu, masih lagi berseorangan, maka solatnya batal dan tidak dikira. Dia wajib mengulang semula solatnya itu. Ini faham dalam mazhab Hambali. Jadi kita ini mazhab apa? Mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali? Kalau di antara tuan-tuan yang berpahaman mazhab Hambali, tuan-tuan pun sembahyang seorang kat belakang sampai selesai satu rakaat, maka tak sah, batal solat. Tapi kita mazhab Syafi'i dan jumhur ulama lain mengatakan tidak membatalkan solat, hanya saja hukumnya makruh sembahyang bersendirian kat belakang. Caranya macam mana? Nanti disebutkan. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki', faraka'a qabla an yasila ila as-saf, fadhakara dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Daripada Abi Bakrah bahawa ia telah sampai untuk mendirikan solat berjamaah. Pada ketika itu Nabi sedang rukuk, oleh itu ia pun rukuk sebelum memasuki saf. Setelah solat ia memberitahu Nabi mengenai perkara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, semoga Allah menambahkan keupayaan kamu memelihara solat berjamaah dan jangan kamu ulangi perkara itu. Kita lihat Nabi tak suruh solat semula, tapi Nabi menekankan bahawa Nabi nasihat bahawa semoga Allah menambahkan keupayaan kamu memelihara solat berjemaah dan jangan kamu ulangi perkara itu. Sembahyang sendiri. Kenapa Nabi tak suruh sembahyang semula? Kita lihat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Abu Bakrah mengulangi solatnya. Baginda hanya mendoakan dan menasihatinya agar lebih berhati-hati di masa akan datang. Namun demikian ulama bermazhab Asy-Syafi'i dan Hanafi
mengatakan bahawa solat itu sah berserta makruh, sembahyang bersendirian. Jadi apa yang kita nak buat? Dalam satu riwayat disebutkan satu kaedah, kita ini kalau seorang diri belakang dah tak ada geng lah. Yang pertama, tuan-tuan kena tanya dulu pada hati, agak-agak ada tak orang kejap lagi nak datang? Sangkaan itu, ada tak orang nak datang? Kalau ada orang nak datang, maka boleh duduk tengah. Ataupun yang kedua, kita menyangka tak ada orang nak datang, maka satu kaedah menyebutkan, sebelum ini kita sebutkan, tuan-tuan boleh pergi ke sebelah kanan, takbir. Ini untuk bukan PKP tuan-tuan. PKP ni pasal jarak-jarak. Sana lagi jarak lagi bagus kononnya. Ini untuk bukan PKP lah kalau solat rapat-rapat. Jadi takbir Allahu Akbar, kemudian syaratnya takbir dahulu. Takbir Allahu Akbar, bukan sebelah kiri, bukan tengah, tapi kanan. Takbir Allahu Akbar, tarik lengan orang itu. Jadi kalau semai rapat kan, yang tepi sekali tu, tuan-tuan berdiri di belakang orang yang kedua. Bukan belakang sangat, tapi separuh, macam ni kapet ni. Kalau tuan-tuan ngam-ngam belakang sana, nak tarik orang depan sampai tak? Tak sampai. Jadi belakang dia sedikit. Allahu Akbar, tarik yang tepi tu, tarik lengan. Yang tarik telinga. Tarik lengan, tarik. Jadi apa yang dilakukan oleh orang depan yang kena tarik ni? Tuan-tuan ada dua pilihan. Kalau tuan-tuan ditarik, ini perhatian Yang pelik pula, lepas ni ada orang tarik. Itu bukan hantu, bukan orang gila. Ini kaedah fake. Kita sembahyang di tepi, ada orang tarik, jangan pelik. Jadi tuan-tuan ada dua pilihan. Sama ada tuan-tuan nak stay di situ, stay, tidak bergerak, nak tetap dekat saf itu, ataupun nak ke belakang bersama dia. Ada dua pilihan. Harus hukumnya dua-dua boleh. Jadi orang yang di belakang ini, kalau orang depan dia tak nak ke belakang, maka dia tidak boleh paksa. Syaratnya orang depan itu mesti rida. Lepas ni kalau tuan-tuan solat di sebelah kanan, ada orang tarik, ada orang tarik, maka harus hukumnya tuan-tuan berundur ke belakang menemani dia. Ini untuk orang sebelah kanan. Tapi kalau kat tengah orang tarik, jangan layan, tak betul tu. Ini kalau kita di sebelah kanan, ditarik, tarik lengan kita, maka boleh kita ke belakang. Ini kaedah fik, jangan pelik. Pasal apa kita kadang biasa tarik, ni tarik menarik kan, orang tak tahu apa hal tarik-tarik ni. Kan? Nak bergaduh ke apa kan? Bukan nak bergaduh, dia nak menemani dia kat belakang. Tapi orang yang menarik ini, kalau orang itu tak nak ke belakang, maka dia tidak boleh salahkan. Pasal apa? Orang yang di hadapan ini ada dua pilihan, boleh nak ke belakang atau nak kekal di situ. Jadi kalau saya nasihat, saya kongsi kepada tuan-tuan, kita sebagai yang belajar ni lah, kita baca kitab ni, kalau boleh lepas ni kalau berlaku ada orang menarik kita, maka kita ke belakang lah, menemani dia. Menemani dia boleh. Tapi janganlah gerak laju-laju sampai 3 kali pergerakan besar berturut-turut. Batal solat tu. 3 pergerakan besar berturut-turut. Ini banyak ni. Sebelum terlupa, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, dia ayun dong. Kiri kanan dah berapa? Dah 6 dah. 1, 2, 3. Awas jangan kita mengayun-ayun tangan. Sami Allahu liman hamidah, letak terus. Yang ini kita ayun kan. Kiri kanan ni pergerakan besar, kaki juga pergerakan besar. Ada yang mematah-matahkan leher tengah sembahyang, ketak. Pelik betul kan. Jadi perkara itu membatalkan solat. Jadi undur 1, 2. Sama juga, ada orang dia takbir depan pintu, pasal nak kejar imam, tak sempat rukuk. Kalau sampai sini imam dah rukuk, aku nak kejar dulu. Ada pernah satu kisah dilakukan oleh seorang ustaz. Dia takbir pintu. Kadang-kadang tuan-tuan, ada perkara ini kita boleh lakukan walaupun betul. Ada perkara tengok tempat kita tak boleh lakukan. Jadi sah kan hukumnya. Masuk pintu takbir Allahu Akbar, kemudian di jalan sikit 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sah tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk tempat-tempat, ada tempat tak sesuai. Jadi orang awam akan tengok, oh ustaz buat, boleh jalan rupanya tengah sembahyang. Ataupun tuan imam buat, imam 2 buat,
Imam satu sembahyang, imam dua takbir Allahu Akbar, imam. Jadi jalan, tuang fungsi yang buat. Oh boleh rupanya berjalan ketika solat. Jadi orang awam ikut Allahu Akbar, dia pun jalan laju, batal. Jadi jalan tu 1 2 berhenti. 1 2 berhenti. Tapi orang tak tahu, dia ingat ustaz buat, oh boleh jalan. Jadi dia pun jalan, habis. Jadi perlu kepada penerangan. Jadi dari sudut hukum boleh. Masuk pintu tu takbir Allahu Akbar. Kemudian jalan. Tapi ini jalan ketika solat. Boleh. Jadi jangan pelik kalau ada orang buat. Tapi kalau boleh jangan buat. Pasal apa? Boleh tonton jalan pun. Tertinggal rakaat tak ada masalah. Kalau memang ada keuzuran, tidak menjejaskan pahala 27 darjat. Walaupun harus hukumnya. Jadi berbalik kepada yang tadi, kalau ada orang tarik kita, maka undur selangkah demi selangkah, 2. Jangan 1 2 3 ke belakang. Syarat nak merundur, pastikan orang itu takbir dahulu. Kalau dia tarik dahulu baru takbir, maka rugi. Tonton undur itu makruh pula jadinya. Syarat kita nak berundur ke belakang menemani orang itu mestilah takbir dahulu. Orang itu mestilah takbir dahulu. Jadi satu ruang dah kosong, betul. Dah ada orang kat belakang. Datang pula orang lagi. Nak ke mana? Dia memenuhi ruang kosong di hadapan. Ruang kosong di hadapan yang tadi itu. Masuk. Tak ada masalah. Jadi untuk masjid ni dah ada kefahaman, alhamdulillah, insya-Allah. Yang datang pada malam ini semua ada kefahaman berkaitan ini. Jangan terlupa lepas ni. Hari ni belajar, besok orang tarik dah tak tahu pula kenapa pula dia tarik aku. Perhatian siapa yang sembahyang sebelah kanan lepas ni, kalau ada orang tarik, maka harus bagi dia buat 2 pilihan, sama ada nak kekal ataupun nak ke belakang. Tapi saya kongsikan kepada tuan, kalau boleh kita ke belakang lah menemani dia. Tapi berbalik, apa hukumnya kalau dia tak nak buat kaedah ni, nak stay kat tengah? Jumhur ulama tak ada apa-apa masalah. Kalau kita sembahyang di tempat orang, saya kongsi kepada tuan-tuan, kalau kita sembahyang di tempat orang lah, kita tengok orang sebelah kanan tu, agak-agak dia tahu tak, kena pula dia pakai baju, pakai t-shirt kan, pakai t-shirt gambar Undertaker buat tu, rambutnya diikat tocang kan. Agak-agak dia pandai tak sangkaan kita ni? Kalau kita tarik, dia faham tak? Kalau dia tak faham, maka kita tak payahlah buat kaedah tu. Tak payah buat kaedah itu. Begitu juga istikhlaf, mengganti imam tu kan yang sebelum ni. Nampak tak cicak pada kaki imam? Kalau di tempat-tempat yang tahu, tak ada masalah lah. Kalau ada pembesar-pembesar majlis rasmi kan, kita mufarakah, kita mengambil langkah untuk mufarakah. Bukan semua kita mesti mengganti imam. Jadi kalau untuk sembahyang waktu kita tak ada masalah. Terbatal, istikhlaf boleh, nak mufarakah pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau orang itu kita agak-agak dia tak tahu untuk ke belakang, maka kita sembahyanglah di tengah dengan harapan sangkaan bahawa kejap lagi akan ada orang datang. Tengah-tengah nak ukur mana? Mana nak ukur tengah? Tak payah tengok atas, tengok imam. Di mana imam, di situlah tengah. Sebab itulah wasitul imam wasudul khalal, tengahkan imam. Kalau imam itu tidak center ke kiri sikit atau ke kanan sikit, maka hukumnya makruh. Makruh. Jadi imam itu bersutrah, alhamdulillah. Macam ni ada sutrah. Sutrah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sembahyang kat mana pun, kalau boleh kita jangan tinggalkan sutrah. Sutrah ni kita dah sebutkanlah sebelum ni, sutrah. Sutrah, menggunakan sutrah itu bukan kira orang itu pak kiai ke, ustaz ke, doktor ke, profesor ke, tak. Tidak kira sama ada orang itu sedar ataupun tidak sedar akan kepentingan sutrah itu. Kalau kita rasa sutrah itu penting, sunnah Nabi SAW, solat bersutrah, maka kita akan menghargai penggunaan sutrah. Sembahyang kat mana pun, kat rumah pun, pastikan kita mendapatkan sutrah. Nak sembahyang sunat, pastikan kita mendapatkan sutrah. Macam kita sebutkan sebelum ni, orang yang berhujjah, dia mengatakan lain-lain ini adalah sutrah. Ya, tapi sutrah itu ada tertib dia, ada susunan dia, ada ranking dia. Tak ada ni baru ambil ni, tak ada ni ambil ni kemudian. Garis ini ialah yang terakhir. Dah tak ada sangat sutrah, barulah kita menggunakan garis sebagai sutrah. Tapi selagi mana ada sutrah, ada penghadang, dinding, tiang,
ataupun sutrah benda bernyawa, orang yang sedang solat di hadapan kita, orang yang sedang berzikir, kita boleh jadikan dia sebagai sutrah. Jadi sama ada orang itu sedar ataupun tidak sedar akan kepentingan sutrah itu. Kalaupun kita ini orang biasa, sembahyang pakai baju biasa, sembahyang pakai kain pelekat, tidaklah kita berjubah, berserban dan sebagainya, kita biasa, tapi kita menggunakan sutrah, bermakna orang itu adalah orang yang sedar akan kepentingan sutrah walaupun dia orang biasa. Kalaupun kita ini pakaiannya hebat kan, cakap Arabnya hebat, tapi kalau kita tidak menggunakan sutrah ketika sembahyang, maka orang itu tidak sedar akan kepentingan sutrah. Kadang orang mementingkan kipas, tak apa kita sembahyang bawa kipas, jauh pun daripada sutrah tak apa, tak pentingkan kipas. Bahkan nak sembahyang bawah kipas boleh, ambil kerusi letak depan. Sembahyang kat mana-mana pun. Kalau kita pergi masjid tempat orang kan, kita nak sembahyang ni, satu grup kita, orang lain dah selesai sembahyang, nak sembahyang jamak dan sebagainya, nak sembahyang kat kawasan kipas, tak ada masalah. Tuan-tuan carilah rehal ke, kerusi ke, diletakkan di hadapan imam untuk solat itu. Jangan kita kejar semata-mata kipas, kemudian line, kita menjadikan line sebagai sutrah. Itu adalah tertib susunan sutrah yang terakhir sekali, baru gunakan line ni. Jadi itu sutrah. Kalau boleh jangan sampai ditinggalkan sutrah, gunakan sutrah. Apa sutrah? Penghadang ketika solat. Sampai mana tadi? Surat 100 di dalam kitab Nilul Awtar, semasa mensyarahkan hadis ini, penyusun di antara lain mengatakan, ulama yang mengatakan sah solat orang yang berbuat demikian. Kerana apa? Kerana boleh jadi al-amr, suruhan untuk mengulang berbentuk nadab, iaitu sebahagian penekanan agar tidak diulangi lagi perkara itu. Kenapa Nabi suruh untuk ulangi solat semula? Tidak memaksudkan Nabi tak kata solat kamu tak sah, tak, iaitu penekanan agar tidak diulangi lagi perkara itu. Yang kedua yang lebih utama ialah dihimpunkan pengajaran hadis-hadis ini dengan mengatakan bahawa tidak disuruh mengulangi jika dilakukan kerana uzur, beserta takut tidak dapat rakaat jika ia memasuki saf terlebih dahulu, dan disuruh ulang jika perkara itu dilakukan tanpa uzur. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa kalau solat bersendirian di belakang tidaklah membatalkan solat, hanya senya hukumnya makruh. Makruh, tidak membatalkan solat. Yang batal kata tadi mazhab Hambali. Jadi kalau lepas ni ada orang nak menghujah tonton, batal ni kau sembahyang, aku ada jumpa hadis Nabi. Memang ada. Jadi itu mazhab Hambali. Kadang kita ni mazhab Syafi'i. Rupanya kita pun tak tahu kita mazhab apa. Kau mazhab apa? Aku pun tak tahu aku mazhab apa. Kau akidah apa? Aku ahli sunnah wal jamaah. Rupanya dia pun tak perasan, dia Wahabi rupanya. Ada orang tak perasan Wahabi. Hati-hati, virus Wahabi tu. Wahabi tu apa? Kita pun tak tahu Wahabi tu apa. Virus, hati-hati dengan virus Wahabi. Hati-hati kalau kita ini mula cenderung kita rasakan kita ini tak suka nak zikir, wirid-wirid tahlil, tahlil tak boleh kata dia. Hati-hati, mungkinkah kita ini sudah dijangkiti virus Wahabi, bukan virus corona. Corona tak apa, sapu sanitizer hilang. Jadi virus Wahabi ni kena hati-hati. Jadi 3 ilmu hakiki tau, akidah, syariah, tasawuf. Wajib belajar, semua belajar. Tak faham lain cerita lah, yang penting kena belajar. Setiap masjid dan surau mesti ada ustaz yang ngajar akidah, ngajar tauhid, nak perbetulkan awak ni fahaman apa. Ustaz tu ngajar tauhid. Kalau di masjid ni minta Ustaz Ilian Aminin, tu pakar akidah tauhid, dia boleh ngajar. Ustaz Ilian Aminin, Ustaz kalau dia ngajar, Ustaz akidah, tolong terangkan akidah betul macam mana, dia pakar. Jadi syariah, belajar syariah banyak, belajar solat, fiqh inilah syariah. Tasawuf, tasawuf, nak pulihkan kita punya hati-hati kita ni, yang semakin membusuk hati. Banyak. Jadi kita belajar ni bukan untuk mengecam orang, kita belajar bukan untuk mengatakan orang tak betul, tapi sebaliknya untuk memperbaiki kita punya amalan-amalan, supaya solat kita ini menjadi solat yang berkualiti sebelum mana kita sebelum kita mati. Kalau boleh doa hari-hari panjang umur. Jadi Cik Isam nak doa panjang umur sampai umur berapa?
Kita pun tak tahu kan. Kalau para sahabat salafus salih juga setiap hari berdoa nak mati. Mati usia berapa? Kita nak doa mati usia berapa? Kalau tak mati-mati pun takut juga. Geng-geng kawan kita semua dah mati, kita tak mati-mati. Ya Allah Tuhan, panjangkan umur sampai 1000 tahun. Tak nak juga. Jadi salafus salih, para alim ulama berdoa nak mati usia 62 tahun. Alah ustaz, awal sangat. Baru 2 tahun pencen. Jadi kalau nak berdoa usia paling berkat nak mati, minta mati usia 62 tahun. Pula ada yang alamak tahun ni aku tahun ke-62. Tambah lagi sikit lah. Ini salafus salih. Adapun nak minta panjang umur sampai beratus tahun tak ada masalah. Pastikan minta panjang dalam keberkatan. Kita menyangka, kenapa tak nak mati awal? Kalau dia pejabat tu, saya kadang-kadang tanyakan kawan-kawan dia, kenapa tak nak mati awal? Tak naklah, amalan belum cukup. Tapi tanpa kita sedar, makin lama kita hidup, bukan amalan makin banyak, dosa makin banyak. Jadi biarlah kita ini hidup dalam umur panjang dalam keberkatan. Jangan umur panjang tapi tak berkat. Takut di rancangan televisyen banyak orang ada artis-artis tu baru nak taubat. Baru dah taubat dah pakai tudung semua kan. Dipanggil lagi nyanyi masuk Gegar Baganza kan. Baik-baik dah taubat, nyanyi balik. Kena hati-hatilah. Ada yang dah jadi Pak Haji, masuk pula yang masuk penyanyi kan. Jadi biarlah usia kita dalam keberkatan. Minta panjang umur. Kalau nak minta panjang umur daripada usia yang belum 62 tahun, para salafus salih minta mati usia 62 tahun. Nak mati 62 tahun? Nak? Kalau nak, alhamdulillah. Orang-orang soleh itu kalau diberi pilihan nak mati ke nak hidup, orang-orang soleh akan pilih nak mati. Beza kita kan, alamak takutlah KWSP belum keluar lagi. Itu kita. Jadi perasaan takut nak mati itu jangan pelik. Takutlah nak mati, sebab takut itulah bertambahnya iman. Takut. Nak mati tak? Kita pun takut nak mati. Takut itu bertambah iman. Kalau tak takut, itu masalah. Tembaklah aku tak takut nak mati. Itu masalah. Jadi takut mati itu bertambah iman. Jadi hargai setiap zikir. Zikir itu semua banyak manfaat. Semakin banyak amalan orang itu, makin mudahlah untuk dia mati. Berapa ramai orang-orang soleh matinya mudah. Minta kalau boleh mati hari-hari doa. Nak mati hari Jumaat, minta doa. Memang hakikatnya kita nak hidup. Sampai bila pun kita nak hidup saja. Takut mati sakit. Jadi inilah amalan-amalan kita bawa ni. Solat yang berkualiti. Walaupun kita ini bukan orang yang solatnya qiyamul lail tiap hari, tapi solat yang kita buat 5 waktu itu kalau berkualiti, ada wiridnya, ada zikirnya, maka dia akan menjadi satu yang kukuh. Satu yang kukuh. Walaupun kita solat 5 waktu. Kita ini bukan orang yang qiyamul lail hari-hari, tapi kita punya solat ada wirid, ada zikir, sembahyangnya ada teratur lah. Maka ada sutra. Maka amalan kita itu padu, kuat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dah masuk waktu, kita beri laluan sebentar kepada laluan azan insya-Allah. Boleh wallahu a'lam.
Tuan-tuan yang rahmati Allah, apa yang bagus masjid ni, speaker azan kuat, satu taman dengar. Di akhirat nanti ramai yang akan menjadi saksi. Orang yang dulu memperjuangkan untuk pasang speaker ni, saya tak tahulah siapa, tahniah lah. Kalau orang yang mempasangkan speaker itu kuat, maka dekat akhirat nanti orang akan menyaksikan ramai orang yang akan mendengar lawangan azan, dapat manfaat, ramai orang yang dengar. Semakin kuat speaker itu, semakin ramai orang yang mendengar azan. Rumah-rumah yang dimasuki lawangan azan, rumah itu akan menghasilkan udara yang baik. Ini kata ulama. Maka dihirup, disedut oleh orang yang bernafas dalam rumah tu, udara itu akan menghasilkan tubuh badan yang sihat. Jadi bagus dengar azan. Jadi disunnahkan kepada kita selepas azan berselawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru Allah baca doa tu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sampai mana tadi? Tuan-tuan rahmati Allah, wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, banyak kali saya kongsikan pada tuan-tuan, ianya sangat penting. Sama ada kita sembahyang sendiri, sembahyang sunat ke, jangan sampai kita tinggalkan. Lebih-lebih lagi kalau kita solat fardu Jumaat, solat berjamaah, walaupun solat fardu Jumaat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau betul kita ini baca itu dengan yang pertama, kenapa kita baca? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Yang keduanya, kita ini betul-betul menghayati. Hayati bacaan kita yang Nabi SAW kata, kalau orang itu baca 10 kali, dia akan dapat 10 kebaikan, akan dihapuskan 10 keburukan, akan diangkatkan 10 darajat. Kalau baca 3, dapat 3 lah. Kalau kita percaya, insya-Allah kita percaya. Pucuk pangkalnya, kita ini sekadar baca, kita pun anggap remeh. Kalau kita baca, kita percaya, insya-Allah kita akan dapat 10 kebaikan. Alhamdulillah, saya dah lama saya amalkan. Alhamdulillah, lepas sembahyang saya akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika, walaupun sembahyang sunat, sembahyang duha, saya akan baca kawirid setiap hari. Alhamdulillah, ada je kebaikan setiap hari. Jadi yang pentingnya kita ini percaya sunnah Nabi SAW. Kenapa kita baca? Kerana sunnah Nabi SAW. Kenapa kita baca? Kita meyakini yang Nabi ajarkan tu memang ada manfaat. Kita memang yakin kalau baca ini akan dapat 10 kebaikan. Kalau tuan-tuan yakin, maka tuan-tuan akan dapat. Pucuk pangkalnya sebab kita tidak yakin apa yang kita baca. Doa amin, 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 amin. Entah apa yang kita aminkan kan. Amin, kalau kita doa, makbul insya-Allah. Zikir itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Yakin dalam hati. Yakin dengan berkat bacaan ini dapat 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan. InsyaAllah dengan berkat kita yakin itulah, akan dapatlah kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh alim ulama, disebutkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Yakin, yang penting yakin. Zikir, macam saya sebutkan tadi, riwayat yang lain boleh wirid tu subhanallah 10 kali. Kalau ada masa buat 33 lah. Macam solat lain, macam solat fardu Jumaat. Solat Jumaat kan orang nak tergesa cepat kan. Kalau boleh, kalau kita dapat buat 10 kali pun jadilah. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Tak ada masalah. Sangat kaedahnya, kalau nak sembahyang, itulah. Orang yang bangun tak sempat wirid dalam keadaan dia itu ada keuzuran, ada kerja dan sebagainya, dia bangun. Dia itu tidak makruh. Hanya senya hukum makruh itu datang kepada orang yang tiada keuzuran. Sekadar nak pergi ngeteh, dah lambat ni nak ngeteh ni, tak payah wirid lah ini hari, itu akan jadi makruh. Makruh adakah berdosa? Tidak berdosa. Tapi sampai bilakah kita nak solat dalam keadaan makruh? Jadi berbalik kepada tadi, yakin setiap bacaan yang kita baca itu ada manfaatnya, maka kita akan dapat manfaat. Ya Allah Tuhan, kenapa doa tak makbul? Wirid itu jangan ditinggalkan, kerana wirid itu adalah pendorong kepada doa kita supaya dimakbulkan. Doa tak makbul, jadi wirid, istighfar, supaya dia pendorong kepada amalan kita, kepada doa-doa kita, supaya doa kita dimakbulkan. Jadi yakin kita wirid itu kita yakin, kita muji Allah itu kita yakin, tanam ke dalam hati. Sebab itulah nak datangkan yakin macam mana? Makruh menyelang-nyelang jari.
Buat gini pun selang jari, ketik-ketik jari waktu wirid, maka makruh hukumnya. Bila makruh akan kuranglah keyakinan. Apatah lagi kalau kita buka-buka handphone, buka Facebook, baru beri salam buka Facebook kadang orang. Bukan kat sinilah, entah manalah kan. Jadi elakkan ini sebenarnya hantu. Hantu ni. Hati-hati dengan hantu ni. Berhantu. Kita buka benda-benda ni buka tak boleh buka, kurang-kurangkan terutama waktu wirid di masjid. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya kira cukup sekadar tu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi perbahasan berkaitan yang tarik-menarik itu. Banyak dia punya cerita. Akan datang sambungan muka surat 188. Jadi ma la yudraku kulluh wa la yudraku kulluh. Kalau tak dapat buat semua, jangan sampai ditinggal semua. Tak dapat wirid 33, kalau boleh wirid 10, sebab ada dalam riwayat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya kira cukup sekadar tu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.